Syam itu sendiri. Bahkan khususnya di Baitul Maqdis, disitulah pusat pemerintahan Imam Al-Mahdi. Nanti bila kita ramai-ramai nanti Imam Mahdi muncul, kita ramai-ramai akan berbai'ah dengan Imam Mahdi, dan pusat pemerintahan Imam Mahdi nanti ialah di Baitul Maqdis, yang sahabat-sahabat kita lah ni sedang berjuang habis-habisan menebas hutan belukar supaya nanti kita ramai-ramai dapat berjalan beramai-ramai untuk masuk dan solat di di Masjidil Aqsa, di mana tempat pemerintahan umat Islam terakhir di akhir zaman di bawah kepimpinan Imam Al-Mahdi nanti di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kita satu hari nanti akan sama-sama dapat sampai ke sana hasil daripada perjuangan para sahabat kita. Tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Jadi itulah sabar sedikit pasal apa kita selalu kena bercakap tentang Baitul Maqdis ini. Pasal apa kita selalu bercakap tentang Palestin? Sebab Palestin merupakan tanah yang sangat dekat di hati umat Islam. Dan walaupun kita jauh dari segi jarak, tapi dia sangat dekat di hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan majlis yang akan berlangsung pada malam ni akan menambahkan kecintaan kita kepada Palestin. Mudah-mudahan Allahumma salli Muhammad, berkat daripada kita berhimpun pada malam ni, satu hari nanti Palestin akan terbuka, Baitul Maqdis akan dibuka, dan Masjid Aqsa akan dibuka untuk kita seluruhnya sama-sama solat dekat sana, insya-Allah. Kemudian jadi manfaat pertemuan kita. Jadi saya nak terus serah balik dekat ni Li. Saya serah balik kepada Cik Zazli saya. Terima kasih kepada Ustaz Jeffrey selaku Timbalan Malusi Masjid Al-Afdal Kampung Kiaping. Jadi untuk seterusnya saya serahkan teruslah kepada Al-Fadhil Ustaz Abdullah untuk ceramah kita pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin, wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Tuan Haji Ghazali, yang saya kasihi Tuan Imam Ustaz Jeffrey, sahabat saya yang berhormat Dr. Sufian, ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya pertama kali lah main ceramah di masjid ni, no. Ustaz, jadi alhamdulillah malam ni free. Malam esok ada di Keningau. Keningau Sabah. Lah depa tak panggil kok dekat lah, kami ikut jauh lah ni. Alhamdulillah bersama dengan Ustaz Jeffrey dan Dr. Sufian. Sufian ni sahabat baik saya. Kami mengaji sekali di UPM. Saifuddin di Sutian tu, kawan-kawan semua tu. Ada ramai Syekh. Malah jumpa dengan Baby Zabidi. Esko PMU Zabidi. Semua kawan lah dulu. Dulu saya dengan Dr. Sufian tak ngam. Sebab dia PMI. Saya dulu Islah. Nanti tak pikir tu. Tapi kami semayang satu kiblat lah, imam bersama. Alhamdulillah duduk dalam Islam ni, tak rugi kita ada saudara kita, sama-sama kita. Saya berada di Palestin 3 kali. Kali keempat tak boleh masuk. Jadi alhamdulillah di Palestin ni, kalau tuan-tuan nak tahu, dia terpecah pada 2. Pertama Gaza sekarang yang berlaku perangan tu. Satu lagi tebing barat. Saya tak boleh masuk di Gaza lah. Gaza nak masuk melalui pintu Mesir. Rafah. Saya masuk melalui tebing barat, melalui Bukit Golan 3 kali. Bawa jamaah di Palestin, lepas tu pergi umrah. Ada yang pergi Palestin duduk 10 hari, 12 hari. Kami daripada tebing barat turun sampai Nazareth, sampai bawah tempat yang mereka kata Nabi Yahya dibaptiskan. Kemudian naik sampai dengan Tel Aviv. Lepas tu dah lah tengok apa pokok Al-Gharqad yang mereka kata, kan? Pokok Al-Gharqad ni memang tanam semua dekat Tel Aviv ni penuh. Pokok Al-Gharqad yang kata pokok Yahud, Sajaratul Yahud.
Pokok Yahudi tu rupanya depa ni baca hadis rupanya. Kan? La taqumus sa'ah hatta tuqatilul muslimun al-yahud hatta wara al-yahud min hajar wa sajar. Yaqulu al-hajar wa sajar hadha yahudiyun wara'i faqtuluh illa sajaratul gharqad. Sajaratul yahud. Ni hadis sebut ni. Dan akhir zaman orang Islam ni akan perang orang Yahudi. Sampailah orang Yahudi disembunyi di sebalik batu dan kayu. Batu kayu akan bercakap, ini Yahudi sembunyi sebalik aku, bunuh dia. Kecuali satu pokok nama Gharqad. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Madinah disebut perkuburan Baqi' Al-Gharqad. Kenapa tuan-tuan? Sebab Al-Gharqad ni dia macam cover kan? Macam tu perkuburan Baqi' Al-Gharqad ni maksudnya dia cover jamin syurga orang yang mati tu. Sebab tu ada, saya duk bawa jemaah, saya kata jemaah kalau pergi umrah dengan saya jangan doa mati sana. Doktor susah. Sebab apa? Banyak kerja. Daripada doa ya Allah bila mati sana 3 hari urusan nak kena buat. Jadi bila depa doa mati saya, ya Allah jangan bagi mati ya Allah. Susah cerita. Tapi setakat saya bawa jemaah ni 3 orang mati atas riba saya. Mati di Mekah. Satu mati di Madinah, 2 mati di Mekah. Satu mati atas riba saya. Satu mati tengah tawaf. Satu lagi mati atas katil lepas pergi melawat Nabi, pergi ziarah Nabi. Banyak urusan lah. Tapi dia sebut pokok tu ada di Tel Aviv, tanam sebut. Dan saya berada di tepi barat ni, di Hebron, disebut Hebron lah. Kalau tuan-tuan nak tahu Masjid Aqsa ni, dia bukan Masjid Aqsa tu yang warna oranye tu. Yang tu Kubah As-Saqra. Di bawah tu ada satu masjid lagi, iaitu Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan bawah tu, bawah batu tu. Dan di atas batu tu ada, dikatakanlah Nabi pijak batu tu naik ke langit lah. Dan batu tu tergantung, tapi tak ada sejarah kata tergantung tu. Sebab dia ada macam tiang. Tak tahulah macam mana kan. Setengah kata tergantung, tapi ada tiang. Dan di atas batu tu ada tempat tapak kaki Nabi. Sampai sekarang ni wangi. Dan dia buat lubang. Jadi siapa pergi pegang tu wangi tak? Kira lebih harum daripada kasturi. Wangi dia tu. Dia punya tu. Dan di bawah tu ialah Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Kubah As-Saqra ni kalau kita pergi sebelah tu ada satu mihrab. Mihrab tu disebut mihrab Al-Anbiya. Kan sebelah tu kan. Nabi pernah semayang di situ dan jadi imam kepada semua para nabi. Dia buat satu mihrab. Maksudnya ada situ lah. Lepas tu Masjid Aqsa tu yang kita duk sebut Masjid Aqsa, bukan Kubah As-Saqra tu, dia semua tu. Dan di atas kawasan Masjid Aqsa tu ada 4 masjid. Pertama Kubah As-Saqra tu lah. Saqra tu masjid. Yang depan tu ialah Masjid Al-Qibli. Masjid Qiblat tu. Dalam Masjid Qiblat. Sebelah kiri tu Masjid Marwan. Lepas tu sebelah kanan ni saya ingat lagi Masjid Borak. Masjid Borak ni di luar dia ada macam benteng. Benteng itulah disebut sebagai benteng ratapan yang Yahudi do hangguo. Kira 3 kali saya sempat masuk sampai dalam. Rupanya masuk dalam Masjid Qibli tu, bawah tu ada satu terowong. Dalam terowong tu ada tiang Jibril. Kan tiang Jibril. Dan Jibril dalam tu. Dan dalam tu ada perpustakaan yang luas. Dan dikatakan dalam perpustakaan itu banyak sejarah-sejarah tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan termasuk juga konturah. Kan konturah yang isteri Nabi Ibrahim yang salah silah dah mai sampai ke kita ni, orang Melayu kita. Konturah tu, tapi ada dalam tu. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya pergi masa kali yang ketiga tu, depa duk gali di bawah ni. Daripada kubah Masjid Al-Qibli tu, depa duk gali lubang ni. Rupa-rupanya depa nak runtuhkan Masjid Al-Qibli tu. Depa nak runtuh sebab depa nak bina namanya Haikal Sulaiman. Tapak istana Nabi Sulaiman tu di bawah tu. Depa nak runtuh. Lah ni duk gali lubang ni. Kalaulah tuan-tuan diruntuh, Masjid Qibli tu akan runtuh. Depa punya perancangan itu dahsyat macam itulah. Dan untuk makluman tuan-tuan, di Hebron ni ada satu masjid. Dia nama Masjid Nabi Ibrahim. Masjid Nabi Ibrahim ni lebih luas daripada masjid ni. Satu pagi orang Yahudi ni dengan pakaian tentera dia masuk. Orang Islam tengah semayang subuh, dia masuk, dia tembak, mati habis. Bila mati habis, dia tutup masjid tu.
Dalam masjid tu kalau siapa masuk, dia ada kubur Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Lepas tu ada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas tu Nabi Ishaq. Lepas tu isteri kepada Nabi Ishaq, Rifqa. Lepas tu ada Siti Sarah kan, Siti Sarah isteri kepada Nabi Ibrahim. Saya masuk sebelum mereka berlaku pembunuhan tu. Rupanya dalam tu kita ada sebut makam Ibrahim. Yang di Mekah tu makam Ibrahim ialah tapak kaki Nabi Ibrahim. Kubur Nabi Ibrahim ada dekat masjid tu. Masjid dekat Hebron tu, tepi barat. Dan nak tengok tu kubur Nabi Ibrahim ni, dia buat satu lubang sahaja. Lepas tu kita tengok nampaklah debu lilin dalam tu, nampak. Dalam tu ada jasad Nabi Ibrahim alaihissalam. Kubur ni dalam tu. Yang makam Nabi Ibrahim tu tapak kaki dah pijak batu tu naik susun Kaabah kan. Nabi Ibrahim ada di Hebron dalam masjid tu. Dan depan tepi kubur Nabi Ibrahim ialah Siti Sarah. Siti Sarah kan bini Nabi Ibrahim. Kita dah tahu Siti Sarah Siti Hajar kan. Rupanya ada satu lagi nama Qanturah. Qanturah tu salah silah tu dikatakan mai sampai ke Thailand kita ni, muka-muka kita ni lah. Muka-muka mata sepek, mai daripada Qanturah tu dah. Tapi yang tu tuan-tuan Yahudi ni nak ambil pustakaan tu, nak ampas. Dia pun duk gali ni, duk gali lubang tu. Duk gali lubang bawah kawasan Masjid Al-Aqsa. Kalaulah tuan-tuan depa dapat cover semua, dia letup, runtuh tu masjid tu. Masjid yang kata kawasan Masjid Al-Aqsa tu. Dan untuk makluman tuan-tuan lah, yang pertama saya boleh masuk sampai habis. Yang kedua saya pergi terus sampai Nazareth. Yang ketiga sampai naik habis sampai Tel Aviv. Yang keempat ada ustaz kita juga. Ustaz kita ni kadang-kadang wajar. Kami kan dia buat live tak boleh masuk dah. Bawa bantuan. Bila bawa bantuan kita bagi yang tak tahannya, doktor. Saya akan pergi kepada rumah orang miskin, kanak-kanak yatim yang mak dibunuh lah. Ada yang mak mati, dia buat dalam satu sekolah, dia tempat semua anak yatim semua. Masa malam nanti tu kami jemaah ni pakat dah bubuh gula-gula, lah macam-macam kan, gula-gula ikat ha. Dia nak bagi kat budak-budak ni. Jadi sampai-sampai tu, tuan-tuan tengok depa anak yatim ni, depa susun disiplin elok, susun elok anak-anak yatim ni. Segak-segak pula tu. Saya dalam hati aku balik seorang syok ni kan. Segak-segak kan anak Arab kan, segak kan. Tapi tertib tuan-tuan. Jadi saya sebagai ketua rombongan ambil lah satu gula-gula bagi seorang. Tengok ada seorang tu, budak tu perempuan segak. Segak budak ni kan, kita pun ambil dua. Bagilah dua. Ambil tu gula-gula tu bagi dua. Dia kata apa? Jiwa hibas dia kata. Bagi aku satu aja. Saya kata lima saya. Bin kan saya tak faham. Dia kata hadza li wa hadza li sadiqi. Dia kata satu ni untuk aku, dia kata satu lagi ni hang bagi kat kawan aku ni. Menunjukkan apa? Dia takkan ambil hak orang. Sedangkan kita ni nak bagi kat dia lah kan, sajalah gula-gula pun ada apa. Tapi depa sampai macam tu. Menunjukkan apa? Kalau aku susah, kalau aku senang, aku nak depa mendapat juga. Kalau kita anak yatim ada macam tu. Bagi dua, dia minta satu lagi, ada tiga. Depa dapat satu bagi dua. Tak mau bagi kat kawan ni tak dapat. Tengok kita terbiah macam tu. Sebab tu saya tengok bila Gaza ni kan jatuh Gaza berlaku peperangan dengan Israel ni, kekuatan mental depa kuat. Ni baru dia viral kan. Seorang budak umur 13 tahun. Dia kata dalam lubang ni, dalam tanah lipik ni ada mak saya, ada ayah saya, ada tok saya, ada adik saya. Dia kata tak apalah hang keluar. Dia kata tak payah, dia kata keluarkan mak saya dulu ni, tok saya dulu, adik saya dulu ni. Dia kata umur 13 tahun perempuan, viral ni. Ya keluar yang ni. Tengok apa? Keazaman depa, sistem tarbiyah depa kuat. Kita orang Melayu kita kalau duduk dalam tu, kalau aku dulu kan, hak ni mampus pergi kan. Hidup dah. Depa punya Allah. Bila cabaran ujian tuan-tuan, Gaza ni bukan luas pun, kecil aja. Dalam tu hampir 2 juta orang Islam dalam tu. Dikepung pula tembok 20 kaki. Ditembok 20 kaki nak lari macam mana? Tapi alhamdulillah orang Gaza ni bukan bodoh. Kalau siapa yang pernah pergi Vietnam ni hebat lebih kurang macam Gaza.
Sebab di Vietnam tuan-tuan, mereka gali lubang tu sehingga 400 km di Vietnam. Lah lubang dia Dr. besar ni ya lubang tu. Kalau Cak Jeffrey masuk, kalau saya sangkut perut sama orang ni yang sangkut perut. Sangkut macam Tuan Haji kita boleh kan. Dia kecil lah. 400 km tu di Vietnam tu. Saya try masuk dalam masuk separuh tu dalam hati. Siapa tu sangkut tadi mati kita dalamnya. Dia kata Ustaz Abdullah Khairi mati mana? Mati dalam lubang kat Vietnam. Saya cepat-cepat keluar, kosong lepas. Mereka boleh hidup dalam tu. Macam ni di Gaza sangat tuan-tuan. Walaupun serangan bertubi-tubi, tentera-tentera Islam Gaza, Qassam, tak ramai terbunuh. Sebab apa? Mereka duduk dalam terowong ni. Yang gali tu boleh gali tu sampai ada macam masjid, ada rumah dalam tanah. Macam tu Vietnam. 400 km tuan-tuan bayang kalau terowong panjang mana? Daripada Bukit Aping sampai Seremban. 400 km gali ni. Dengan dalam tu ada rumah, ada tempat mesyuarat, ada tempat dapur, tempat rumah orang. Macam tu di Gaza. Sebab tu tekanan, kalau ikutlah tuan-tuan, tekanan macam lah ni sampai 3 bulan dah, mati habis lah. Kan, dengan ayam tak ada, dengan elektrik tak ada, makan tak ada. Tapi alhamdulillah, orang Gaza masih hidup. Kerana apa tuan-tuan? Bila ayam tak ada, mereka tahan, mereka tutup habis. Hujan turun tuan-tuan. Sampai tak berhenti-berhenti, sampai banjir di Gaza. Tengok bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kadang-kadang duduk dalam Islam ni, kita tak pernah yakin. Kan? Kita rasa boleh tak boleh, itu masalah dah kita. Sebab itulah saya tengok kan kebangkitan 7 Oktober apabila orang tentera Qassam serang 4,000 roket. Tuan-tuan bayang mereka buat macam mana? Buat dalam lubang tu, dalam tanah tu. 7,000 roket tembak serentak sampai Israel tak boleh nak tepi ayam dom, jadi ayam dom tu, dom mangkuk ayun tu tak boleh nak buat. Kerana apa? Kerana semangat tuan-tuan, bukan jadi semangat, dengan keimanan. Dan di antara tentera Qassam ni kebanyakan hafal Quran. Dia katalah tuan-tuan, kita semua malam ni kan, dengan Dr. Sufyan, Ustaz Jeffrey, malam ni kita umumkan di Bukit Aping, siapa yang sanggup untuk kita hantar pergi Gaza. Agak-agak semua boleh angkat tangan. Agak-agak angkat tangan baca Fatihah betul-betul nak betul. Quran pun tak pernah hafal. Mereka ni yang melawan tu hafal Quran. Tahajud ni malam-malam tak tinggal. Kita terkejut ya. Malam bangun, tu pun bukan sembahyang tahajud, kencing. Pasal kencing mana? Tu nak habaq tu. Allah, kalaulah kita ni tuan-tuan, orang Melayu kita ni duduk di Gaza, saya tak tahulah macam mana semangat kita untuk lawan dengan pakai jual habis tanah. Ya, di Palestin sekarang ni tuan-tuan, tepi barat tu kawasan, kalau tuan-tuan pergi kawasan Masjid Al-Aqsa tu, kawasan tepi-tepi tu semua Yahudi ambil. Rumah-rumah tu masa saya pergi tu semua naik bendera Yahudi, Israel. Sebab apa? Jual. Ni dekat api pun sama. Bila ramai kan, anak pak pecah ada 6 anak. Anak pula 7 keliling. Lepas tu rumah sebiji, tak tahu nak buat apa. Lah kena jual kan. Cahaya anu balik. Bila jual, naiklah mula kelang satu. Lepas tu dia naik lah kali jadi macam bukit bendera muda. Dia ambil kawasan tanah orang Melayu, nak bubuh apa? Abu Mayat Cina mampu tu bakar-bakar nak buh. Tu yang cara macam tu nak halau. Macam tu tuan-tuan di Palestin, di tepi barat. Dia ambil beli tanah, jual lah berapa banyak apa? Ambil akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pergi ni Masjid Aqsa di tengah, kawasan ni penuh ni Yahudi ni. Daripada sini ni dia ada satu tembok yang dibina zaman kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi kan, tembok ni. Ni daripada sini nak pergi sini ni lebih kurang dalam 1 kilometer jalan. Hotel semua di luar ni. Jadi nak ada hotel, sini semua penduduk, tapi penduduk ni kebanyakan Yahudi dah beli semua ni kawasan ni. Sebab tu kalau dia nak tawan Masjid Aqsa anytime. Sebab orang Islam banyak duduk kat sini ni. Dan di sini pula terpecah pula. Yang ni okey, orang Islam sini. Yang ni orang
Orang Kristian tu pecah dua. Satu Ortodok, satu yang Kristian apa yang baru tu. Armanian. Lepas tu pula orang Yahudi satu kawasan ni. Yang ada pagar tembok yang dibina oleh Salahuddin, zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ini cerita sejarah tuan-tuan sekalian. Sebab tu sekarang ni memang tak dibuka lah untuk nak pergi sebab bahaya. Tapi banyak orang kita depa pergi melalui Singapura. Kerana si Singapura dia ada apa? Apa panggil tu? Diplomatik. Sebab tu kalau kita buka pasport kita, semua boleh pergi except Israel. Saya tak boleh. Jadi pergi sana macam mana masuk melalui Bukit Golan, dia akan bagi satu ni. Satu kertas yang buah dalam pasport tu. Saya ingatlah kan, pergi sana janggut ni cukup, tak tahulah ustaz. Bukit lepas dia pergi dengan TV. Saya pergi janggut ni bagi nipis ni. Dia kata, Cina. Bukan Islam, makluh masuk Islam. Ni janggut di tali tepas. Ada seorang tu orang Sungai Petani, dia taruh janggut macam Ustaz Jem. Dia kata, anda Yahudi ni orang petumuk ni. Atas bah. Tuan-tuan tahu kalau tuan-tuan masuk Israel, semua askar yang jaga ni, kaunter, jaga, semua perempuan. Dia tak bagi lagi. Semua perempuan. Jadi sampai-sampai tak ada perempuan ni ustaz. Dia tanya banyak-banyak, petumuk. Ambil belagak ke main. Saya ingat ada nama Samsudin. Ada nama Samsudin ni. Tu memang kalau Samsudin namanya macam cakap sah. Dia tawa. Bibi sampai-sampai dia tanya, your name? Samsudin. Dia dengar tak apa kan. Samsudin. Your father? Ahmad. Dia tanya, your father? Maksud dia grandfather lah. Dia cakap orang putih. Your father? Yang dia ni hak janggut tebal ni. Father? Ahmad. Your father? Ahmad. Dia tak tahu grandfather. Grandfather tu kenapa abang? Ahmad. No, your father Ahmad. Your father? Ahmad. Dia kata, you 4 jam diri. 4 jam diri hak janggut tebal nak tumbuk tadi. Aku tengok. Saya lepas-lepas dia tengok. Pada buka tembak terang dengan apa tentera perempuan dia tak boleh nak buat apa, tapi tak ada nak senyum tuan-tuan. Memang dia anggap kita ni macam kambing biri-biri. Depa ni anjing yang boleh buat apa saja kepada umat Islam. Ini sejarah dia tuan-tuan sedikit apa yang saya nampaklah bila saya berada di sana 3 kali. Kali keempat ada di kalangan ustaz kita pergi report dekat ni. Kata ada seorang ustaz ni travel ni bawa main bantuan. Sampai Bukit Golan dia kena tahan 5 jam. Jamaah semua masuk. Saya tak boleh masuk. Akhirnya terpaksa keluar daripada Bukit Golan tu terus pergi melawat di Jordan lah. Melawat Jordan sampai habis apa semua, pergi ambil jemaah balik. Sampai macam tu. Kerana apa? Tentulah orang Melayu kita ustaz. Sama-sama ustaz. Tapi dengki pada tu tengok. Itu sejarah cerita pengalaman saya berada di sana lah. Nanti kita sambunglah ni. Dr. Sufian ada. Ni sambung balik. Main passing tu. Kita tak ada moderator betul lah. Nak suruh Dr. Sufian ni moderator macam tak betul sangat kan. Allahumma salli. Pengalaman antara pengalaman saya dekat sana apa ni Ustaz. Allahumma salli. Saya pergi berziarah ke beberapa tempat lah. Kita sampai ke macam yang Ustaz sebut tadi ni, tepi barat dia ada satu tempat nama Hebron. Hebron ni ataupun dikenal sebagai Al-Khalil, dia merupakan negeri yang duduk di bawah pemerintahan Palestin. Dia dalam kawasan Israel seluruh ni, dibagi Israel lah dalam peta tu kan. Sebenarnya dia terbahagi kepada 2 pentadbiran. Satu pentadbiran duduk bawah Israel, satu pentadbiran duduk di bawah Palestin. Palestin ni di bahagian tepi barat tu dia duduk bawah Fatah. Dulu Mahmud Abbas kan. Di Gaza ini duduk bawah Hamas. Sayyid Muhammad Ismail Haniyah. Jadi Sayyid Muhammad. Jadi kalau kira 2 puak ni dulu ni memang macam UMNO dengan PAS lah. Di Gaza ni macam PAS kan, di UMNO macam tu lah. Tapi lah ni peperangan yang berlaku pada 7 Oktober ni berlaku gabungan. Mereka semua bergabung ambil satu pendekatan. Setiap daripada mereka yang ada ketenteraan sendiri, mereka bergabung dan mereka berperang dengan Israel lah. Jadi orang Palestin, orang Arab yang duduk di orang Arab yang duduk di bawah pemerintahan Israel, mereka ada kad IC mereka. IC mereka adalah warga negara Israel.
Yang duduk dekat Palestin, mereka warga negara Palestin, dan subhanallah hidup mereka sangat susah, sangat susah. Dekat Israel ni hidup mereka senang, mewah. Kita masuk dia sempadan, kalau kita nak tengok sempadan dia 10 meter tinggi punya tembok. Itu sempadan dia. Kalau dulu ni macam kita dulu kan satu kampung lagu ni lah, satu kampung lagu ni kata belah sana apa ni Allahumma salli Muhammad apa dah? Matan Simpok belah sana. Ini katalah Matan Simpok tu depa dah jajah. Jadi antara bukit samping bukit Aping dengan Matan Simpok ni dia buat tembok tinggi tu. Nak pergi sana kena lintas dia punya checkpoint, kena lintas dia punya sempadan dia. Sempadan dia Israel akan jaga dan dia kena ada permit untuk keluar. Jadi kita adik-beradik kat sana, belah sana ada hospital, sini tak ada hospital. Kalau sakit nak kena pergi sana. Jadi subhanallah dekat Hebron, dekat Al-Khalil ni, Allahumma salli Muhammad, ada satu tempat tempat dia panggil tempat pelarian. Kami pergi. Depa duduk di sana tuan-tuan semenjak tahun 1960-an. 1960-an duduk sana. Dulu waktu berlaku perang, bila orang yang tuan-tuan ingat dia berlaku ni tuan-tuan tahun 1917 waktu berlaku perjanjian Balfour. Balfour ni tuan-tuan dia salah seorang daripada menteri British. Dia diamanahkan, tugas dia untuk jaga kawasan negara Arab yang diagihkan British, US dengan Perancis, dibahagi 3. Jadi Palestin duduk di bawah British. Dia buat satu surat yang dihantar kepada Rothschild, bagi tahu bahawa Allahumma salli Muhammad, dia meluluskan, dia sendiri meluluskan dengan surat, satu surat saja yang simple. Dia beritahu kata membenarkan pembukaan rumah-rumah kepada orang-orang Israel, orang Israel. Jadi orang-orang Yahudi ni dia dipanggil The Return Program bermula tahun 1917. Waktu tu mula masuk dan waktu tu macam Ustaz lah cerita, bila mai kat kampung ni orang Melayu pula, orang Arab ni tak apa mai sebab di sana berlaku pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Nazi, oleh Hitler. Berlaku pembunuhan dia panggil pembunuhan besar-besaran. Kalau kita pergi dekat Tel Aviv ada satu museum yang sangat besar, Holocaust Museum dia panggil. Holocaust Museum. Masuk dekat sana dia ada pokok-pokok yang banyak. Kita pun tengok dekat pokok tu ada nama, dekat pokok tu ada nama. Kita pun tengok nama apa ni? Tengok nama-nama orang Arab. Rupanya pokok-pokok itu ialah sempena keluarga-keluarga yang menyambut pelarian-pelarian yang melarikan diri daripada Jerman, daripada seluruh dunia, melarikan diri mai dekat situ. Depa sambut, depa raih, depa jaga, depa tolong jaga. Jadi kalangan nama-nama itu nama-nama orang Arab yang dulu pergi sambut depa. Lah ni depa macam itulah. Dulu depa beli tanah. Macam Ustaz kata ni, dulu jual tanah. Depa jual tanah. Kalau orang Arab dengan orang Arab nak beli, satu nisbah satulah. Kata harga 1,000. Mai dekat dia, tak apa, kami bayar 3 kali ganda. 3 kali ganda waktu tu. Lah ni depa tak beli dah tuan-tuan. Mereka tak beli. Mereka duduk di rumah, esok mereka tengok ada satu kabin duduk depan. Tuan-tuan, geram ni tuan-tuan nak cerita. Saya tengok sendiri macam mana keadaan dia. Tuan-tuan, mereka duduk di situ beratus tahun dah. Nak tahu mereka duduk lama tak lama tuan-tuan. Di rumah mereka ni ada satu pokok zaitun nama dia. Pokok zaitun ni dia macam pokok keluarga, dia macam ahli keluarga mereka. Daripada Tok Wan mereka dulu yang generasi keberapa dulu ni mereka dah tanam pokok zaitun. Pokok zaitun dia hidup ribu-ribu tahun. Tuan-tuan, saya Muhammad. Pokok tu mungkin usia adalah 200 tahun. Dan pokok ni pokok kesayangan dia sebagai daripada ahli keluarga. Duduk kat situ dah ratus tahun dah 5, 6, 7 generasi dah. Tiba-tiba satu hari bangkit tidur, tengok ada satu kabin kontena depan rumah. Ini kontena siapa pula letak depan rumah ni? Bayang rumah kita ni, tiba-tiba depan rumah tu ada kontena. Ini kontena siapa punya ni? Kita pun pergi tanya. Dia kata pemilik tanah ni punya. Kata pemilik tanah mana ni? Kamilah pemilik tanah ni. Dia tunjuk geran. Ni geran pergi report polis. Dia kata orang tu report polis awal lagi. Dia kata kita pergi duduk tanah dia. Siapa? Orang Yahudi. Pergi masuk mahkamah terang-terang lah. Ya biar. Macam tu cara dia halal. Ada satu kes tu pakcik tu pergi kerja, pakcik tu pergi keluar kerja, tinggal isteri dia di rumah seorang-seorang. Dan kalau tuan-tuan masuk dekat daripada The Return Program, Yahudi di seluruh dunia boleh isi borang untuk balik ke tempat tu. Boleh minta, mereka akan lulus.
Balik mai ni bawa mai dengan bukan bawa beg besar apa, bawa beg ni, beg galah ya, masuk rumah ni, polis akan escort masuk, panggil orang dalam rumah tu, halau keluar, ni ada orang tuan dia nak masuk. Tuan-tuan, macam mana yang berlaku tu 1960-an, 1964 lah. Allah Masya bila dengan kejatuhan bermula daripada 1917, kemudian 1924 berlaku kejatuhan Osmaniyah di Turki, lepas tu habis. Lepas pada tu pasal apa dijatuhkan Sultan Abdul Hamid yang kedua tu sebab dia tak mau jual tanah orang Palestin. Dia bertegah dan akhirnya dia dijatuhkan. Lalu subhanallah tuan-tuan, Sayyid Muhammad, bila berlaku serangan dan masuk daripada serang rumah-rumah ataupun perkampungan di Palestin ni, lalu subhanallah dia adalah yang mainkan, okey jujur kita kami sediakan tempat untuk duduk sat. Dia panggil tempat pelarian. Depa pun lock rumah depa. Tuan-tuan boleh bayar rumah tuan-tuan sendirilah. Nak keluar rumah buat apa? Kunci. Ambil simpan kunci tu. Geran bawa tak geran? Ni tengah duk perang ni. Nak cari geran rumah. Tak bawa geran rumah, tak bawa apa. Kau lah nak ambil gambar selfie depan rumah waktu tu mana ada kamera apa, bukan semua ada orang ada kamera. Tuan-tuan, lalu subhanallah bawa kunci rumah aja. Terus duduk di tempat pelarian tu dan duduk di tempat pelarian tu sampai ke hari ini tak balik-balik lagi dah. Yang pegang apa? Pegang kunci tahun 1960 punya kunci besar. Saya tengok sak mana sak ni. Dan depa buat satu simbolik Ustaz, di tengah-tengah roundabout tu dia buat kunci. Tu lambang kunci. Dia kata, Ustaz kami akan pegang kunci ni, satu hari ni kami akan balik ke rumah-rumah kami. Sebab lepas saja perang tu reda, dia balik ke rumah depa dah ada orang duduk. Orang Yahudi duduk. Lalu depa bawa geran ni. Depa kata ni pergi mengadu dekat jabat apa. Dia kata mana bukti kata tu rumah kamu? Mana ada bukti? Bukti apa? Mana ada geran bawa? Tunjuklah kata geran kamu, kata tu rumah kamu. Tak ada. Tunjuklah gambar. Mana nak ada gambar? Mana ada? Tak ada apa. Akhirnya tuan-tuan, mereka duduk di kamp pelarian sampai ke hari ini. Satu hari, saya pergi dekat kamp pelarian tu, saya tengok ada dua orang, suami isteri duduk menangis dekat kubur. Isteri duduk menangis. Saya pun kami pun pergi dekat dia. Kata apa yang berlaku, pasal apa ni? Dia kata nampak gambar ni. Ini anak saya, nama Abdul Hamid, umur 14 tahun. Pasal apa meninggal? Dia kata baru balik sekolah semalam, 2 hari lepas, lebih kurang lagu tu lah. Balik sekolah, sampai dekat simpang dekat depan rumah tu, dia berjumpa dengan kawan-kawan. Balik sekolah, berhenti kat tepi simpang tu, duduk bersembang. Tahu-tahu je tuk, anak dia kena tembak tepat dekat jantung dan mati. Daripada mana tembak ni? Daripada mereka duduk dekat dengan tembok ni, Ustaz lah tahulah. Setiap tembok ni tuan-tuan, di hujung dia akan ada menara. Di menara atas tu ada tentera Yahudi. Tembok macam ni, tembok ni macam tiang ni. Tembok ni atas tu ada menara. Tu ada askari duduk atas tu. Saja main tembak. Kalau tanya pasal apa tembak, tak ada apa. Pasal apa bunuh pula ni? Tak ada apa. Saja, tak ada apa. Tak boleh buat apa. Tuan-tuan, itulah keadaan mereka dekat sana. Dan dia ada satu tempat lagi Ustaz di Al-Khalil ni, dia ada satu dia panggil makam syuhada Ustaz. Makam syuhada. Kami pergi hari tu sebab nak pergi ziarah ada seorang syuhada yang telah meninggal beberapa tahun dengan keluarga mereka. Saya nak interview. Elok sampai tengok ramai orang waktu tu. Kami pun heran apa cerita ni. Tiba-tiba daripada jauh dengar takbir, Allah takbir, Allah takbir, Allah akbar. Orang sedang mengusung jenazah seorang syahid. Nak main makam dekat situ. Nak dikemumikan dekat makam syuhada. Jadi sebelum mereka tu nak main, kami dibawa masuk dulu. Sebab dengan kamera semua. Jadi kita ni kira nak ambil peluang tu untuk rakam momen pengkebumian jenazah orang syahid. Kami pun tak pernah tengok. Lalu dibawa masuklah. Depa cara kubur depa bukan macam kubur kita lagu ni. Depa dah buat ready siap dah. Depa buat blok-blok gitu. Simen gitu. Simen 4 segi gitu. Kemudian buat pintu ke tepi. Buat pintu ke tepi. Dia buat belah sini satu, belah sini satu. Jadi tengah tu depa tutup. Jadi kalau ada kematian jenazah baru, depa cuma angkat tengah tu, buat masuk jenazah bawah tu, kemudian depa tutup balik atas tu. Itulah cara mudah kot. Dah banyak sangat kematian berlaku. Depa buat lagu tu. Jadi nak bermasuk jenazah baru, dia buka satu jenazah usia 14 tahun. Jenazah tu dah dikebumikan 14 tahun yang lepas.
Kalau 14 tahun ni jadi apa dah? Tak ada apa dah lah kan. Tak ada apa dah. Jadi dia buka pintu tu, seorang tentera Palestin yang terbunuh dalam bom, dibom kenderaan dia tengah naik kereta, dibom kenderaan dia, hancur sebelah bawah ni. Itulah makam dia. Bila kisah ni berlaku 14 tahun yang lepas, dengan sangkaan bahawa tak ada dah, tak ada apa dah, baki dah, tulang-tulang pun tak ada dah lah. Tuan-tuan, bila angkat papan tu, dinding, bukan papan, apa ni, simen tu yang tutup tu pintu dia, buka-buka tengok jenazah tu masih elok lagi. Ni saya tengok sendiri, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Sebab dia tak tinggi, dia bukan dalam macam kita ni, dia rendah aja, tak tinggi meja, tinggi ni je 4 kaki lebih kurang begitu ya. Kita boleh nampak dia kat bawah tu. Dia dah buka, tengok-tengok lah, nampak Ustaz ni, nampak rambut dia bersikat lagi, nampak bau dia, nampak lah. Maksudnya jenazah yang dah 14 tahun tak aput. Tak aput tak apa tuan-tuan, saya ni sini saksi ni, bau dia sangat wangi, bau dia tu sangat wangi. Kira bau ni tuan-tuan bukan pi tang tu bau-bau. Kita masuk pagar dia ni, kubur dia tang ni, pagar depan tu, tang tu bau dah ni, orang ramai. Kita bau apa ni? Bau ni nak abang kata bau ambar ke, bau kasturi ke, bau tak tahu. Tak pernah bau, tak pernah. Buat pergi kat tu, orang yang bawa kami tu kata apa? Bau tak? Bau ni. Dia kata ni nak beritahu, inilah bau orang syahid. Kami ni di orang Palestin ni biasa dah bau ni. Patut depa ni, depa sungguh apa ni doktor, sebab depa duk tengok. Depa tengok orang mati tak reput, depa tengok bau yang, depa tengok jenazah yang masih berdarah. Depa duk tengok benda-benda macam ni, sebab tu depa tak heran. Sebab depa sedang menyaksikan. Dan benda ni berlaku dekat Al-Khalil. Tuan-tuan, Allah SWT, inilah perjuangan dan apa yang sedang berlaku dekat sahabat-sahabat kita di sana. Dan depa semalam depa interview seorang budak Ustaz, seorang budak kecil, budak lagi. Saya ingat usia dia mungkin dalam 12 tahun, 13 tahun, budak perempuan. Orang interview dia cakap Arab lah Ustaz. Dia kata, boleh cerita sikit. Dia kata, saya, budak ni umur berapa? Saya takkan tinggalkan tempat ni. Saya takkan tinggalkan tempat ni. Kalau saya mati sekalipun, saya nak dimakamkan, dikebumikan di tanah ni. Dia kata begitu. Nak suruh saya keluar, saya takkan keluar daripada tempat ni. Mati pun saya takkan keluar tempat ni. Kalau saya mati pun tempat ni lah saya mau. Sampai pemerintah tu pun senyap. Dia tak boleh cakap apa. Dia kata, kamu tahu tak, kamu cakap lebih pandai daripada saya. Dia kata gitu. Tapi nak cerita itulah kekuatan yang dimiliki oleh orang Palestin. Macam Ustaz lah sebut tadi ni, di Baitul di Allah SWT, di Baitul Maqdis ni, ataupun dalam tembok Baitul Maqdis ni terbagi pada 4. Masjid Aqsa ni dia duduk di bawah sikit, dia duduk belah selatan kalau tak salah saya. Jadi bagi 4 ni, dia ada bahagian Yahudi yang bersambung dengan tembok Wailing Wall tu. Dia ada bahagian Kristian, dia ada bahagian Armenian Kristian, dan dia ada bahagian orang Islam. Kalau tuan-tuan nak tahu, dalam Kristian dan Armenian Kristian ni cerah dah. Habis tinggal habis. Cerah. Pasal apa? Pasal tak sanggup. Tuan-tuan tahu tak, isu dekat Palestin bukan isu orang Islam. Kena orang Kristian sama, ya kena macam mana orang Islam. Sebab orang Yahudi ni dia tak pernah pandang baik pada orang Islam. Sebab tu Ustaz, kisah Ashabul Kahfi dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir cerita. Dan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir cerita, Ashabul Kahfi ni mustahil dia orang Nasrani. Pasal ni bukan saya cerita, ni Imam Ibnu Katsir cerita, boleh rujuk sendirilah. Pasal Allahumma salli ala Muhammad, orang yang tanya dekat Nabi SAW tu orang Yahudi. Orang Yahudi tanya kat Nabi, kamu kenal tak tentang 7 orang ni yang duduk dalam gua? Nabi tunggu wahyu. Allah turunkan wahyu kisah Ashabul Kahfi. Cerita. Bila kata Imam Ibnu Katsir,
Pasal apa bila orang Yahudi tanya, maksud dia suka ataupun dia berkenan dengan orang tu, sebab tu dia tanya tentang orang tu. Kalau dia tak berkenan dengan orang tu, dia tak tanya tentang orang tu. Dan di antara orang Yahudi tak berkenan ialah bukan orang Islam semata, juga orang Nasrani. Sebab tu Imam Ibn Kathir kata apa? Mustahil benda tu berlaku pada zaman Nasrani, sebab yang tanya pada Nabi SAW itu orang Yahudi. Faham tak ni? Jadi waktu Allah ni saya rujuk pada apa yang diceritakan oleh Imam. Jadi saya nak cerita itulah. Nak cerita dekat dalam Baitul Maqdis tu, tempat orang-orang Nasrani mereka pun kena agak, akhirnya mereka tinggal, tapi orang Islam tak pernah tinggal. Orang Islam tetap pertahankan Baitul Maqdis, dan orang Islam tak pernah keluar daripada Baitul Maqdis, walaupun tekanan demi tekanan, walaupun mereka dibunuh berjalan, mereka saja tahan. Kalau nampak muka orang Arab, seluk poket, ambil buka beg. Seorang budak, seorang makcik umur 33 tahun duduk dekat stesen bas nak balik, mau dah bawa sayur waktu tu anak dekat sana, bawa sayur, bawa apa nak balik masak dengan anak dia kecil 2-3 orang. Balik sampai tak, polis main kat 10 orang. Suruh buka beg. Dia kata buka beg, ada senjata lah tu. Mana ada senjata, tak ada apa. Buka beg, sama dia buka, seluk, buat keluar barang kat dalam tu. Dia elok, dia seluk je kat tu, dia bertembak dia. Perang tembak dekat 10 orang, tembak dia sampai hancur badan dia Ustaz. Pasal apa? Dia kata kami pertahankan diri sebab tengok dia nak seluk dia, kami sangka dia nak bawa keluar senjata. Padahal dia suruh. Waktu saya dah kat sana, ada seorang budak umur 10 tahun, dia dipenjara hampir setahun dah tuan-tuan, sebab dalam beg dia ada satu pembaris warna kuning, baris kayu kita tu yang patah. Dia kata budak ni bawa senjata dan dia duduk dekat dalam penjara dah hampir umur 10 tahun. Tuan-tuan, walau macam mana tekanan yang mereka hadapi tuan-tuan, mereka tak akan keluar daripada bumi Palestin, sebab mereka mewakili kita untuk jaga bumi Palestin. Allah Masya Jumat di sana bagi pihak kita. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Kita mengimbau lah tuan-tuan, pengalaman ni dia takkan sama. Kalau kita cerita sejarah tu dinukilkan sama, tapi pengalaman dia tak akan sama. Setiap orang dia tempuh yang berbeza. Saya berada di sana, selalunya orang akan pergi satu kubur, nama dia King David, kubur Nabi Daud. Kalau siapa yang pergi sana, kubur Nabi Daud ni dia pecah pada 3. Dan nak masuk mesti kena tutup kepala. Syarat dah nak masuk dalam kubur tu dah. Saya tengok orang Yahudi dia akan duduk di tengah, kan? Dia duduk tengah, duduk anggur, ambil duduk baca dia punya Taurah dah. Orang Kristian dia akan duduk kat kaki. Orang Islam dia bagi duduk kat kepala. Kan ambil melawat kubur tu dah, kubur Nabi Daud. Jadi nak masuk tu kena tutup kepala. Kalau bukan orang Yahudi, dia kena ambil kepiah Yahudi tu. Kepiah Yahudi ni dia tak tani lah. Jadi kalau tuan-tuan bagi kepiah tak tani dekat Yahudi dah tu. Dia letak tani lah. Macam betul banyak. Orang Islam dia cover ni. Orang apa nama Kristian yang tu, yang tajam tu. Kan, yang tajam dia bagi dia pakai tu lah. Macam kita orang Melayu dia sambut birthday, lebih kurang macam Kristian lah tu. Dia punya amalan dia tu nak masuk. Jadi kami yang pihak bawa kan, kita bawa pakai. Ada seorang tu tak pakai, dia bagi hak pihak Yahudi. Bagi pihak Yahudi pakai ni. Tak boleh, kalau tak pakai tak boleh masuk. Syarat dah. Jadi pakai masuklah, tutup kepala masuk. Doa sendiri. Anak doa apa? Rupanya doa Arab tak boleh. Dia cacat semua kan. Dia ada kan Yahudi pun boleh cakap Arab dalam tu. Jadi kita doa Melayu ya Allah kan. Menangis pun ada apa polis tu akan jaga. Kalau menangis dia kacau. Di kubur King David tu apa kubur Nabi Daud alaihi salam. Dan kalau tuan-tuan pergi macam Ustaz Jeffrey cerita, kawasan Kristian sekarang ni, dia juga ada tempat-tempat. Dia katakan Nabi Isa ni bila dia nak salib tu lari, darah dia menitik, maka tempat darah menitik tu jadi macam miqat. Jadi macam miqat dia potong tempat darah Nabi, bukan Nabi Isa lah kan, dia punya dia panggap Nabi Isa lah. Tapi dia
menitik darah tu dia akan jadi tempat miqat untuk niat. Jadi mereka akan nak macam nak buat haji jugalah. Pergi situ, niat di situ, kan niat dekat miqat turun. Bila pergi tu dia ada satu gereja. Gereja ni dikatakan tempat Nabi Isa disalib. Ada batu lah. Ada batu tu, tempat tu dimandikan apa semua. Jadi bila masuk, kami ikut, yang kita tak tahu apa masa tu. Masuk, lepas kali kedua tak pergi dah tempat tu. Kali pertama ikut. Masuk, geng-geng banyak ni orang Indon. Orang Indon Kristian. Banyak pergi situ, mereka meratap akan cium lah, macam cium Hajarul Aswad lah. Kalau kita Hajarul Aswad, mereka cium tempat dikatakan mandi batu Nabi Isa tu. Pakat cium tu, pakat apa, minta niat, macam-macam lah tu. Dan sempat pergi ada satu gereja. Gereja tu tempat Nabi Isa lahir. Nabi apa, Siti Maryam beranak. Beranak situ. Allah, masuk tu kan dia bunyi apa? Loceng tu ting tong, lepas tu depa duk menyanyi apa? Nyanyi. Oh. Lepas tu nak masuk gereja tu doktor, dia ada pintu dia ni besar ni ah. Dia bukan dalam 4 kaki ah. Hang nak masuk, hang mesti kena rokok. Kan? Kami tengok-tengok, oh dia patung itulah salib kan. Pakat tak mau rokok. Ada masuk macam tu kan. Hak yang jaga tu kata mamnu la dukul lihat kal hadha kan. Jangan masuk macam ni dah. Dia kena ni rokok. Lepas tu saya turun, dia tunjuk rokok macam tu. Bila dia rokok, kami masuk ke belakang. Tonggel bungkuk masuk ke belakang. Hak paling teruk mak saya. Mak saya masuk ke bungkuk. Tonggel tu dia masuk ke belakang. Sampai macam tu. Tempat tu pun sunyi, macam tak ada orang. Sebab bakat tinggal. Macam Ustaz Jebri kata, kerana apa? Tak sanggup mengharungi. Tapi alhamdulillah orang Islam apa sanggup lagi berada mempertahankan Masjid Aqsa ni. Dan saya yakinlah insya-Allah seperti mana Nabi janji yang peristiwa akhir zaman ini memang dekat dah. Kita dah baca hadis akhir zaman, jatuhnya kerajaan Ottomaniyah Turki 1924 kan. Tahun depan 2024, dah 100 tahun dah tuan-tuan. 100 tahun mungkin akan lahir seorang mujaddid yang akan memperbarui urusan agama. Tak tahulah Ustaz Jeffrey selalu dah cerita bab tanda akhir zaman ni kan. Saya yakinlah kan. Dia jumpa kadang-kadang pergi Mekah, jumpa ulama-ulama. Kadang-kadang duduk tu nampak macam biasa je. Bila tengok kadang mai daripada Sudan. Bila tanya-tanya orang sebelah tu beritahu, ni ulama besar. Kan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi kadang dulu kita boleh duduk dalam raudhah, duduk lama. Lah tak boleh duduk, kita boleh duduk masuk pintu 32. Bila 32 tu nak masuk melalui pintu apa Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali tu, tuan-tuan akan tengok tepi-tepi tu banyak orang kulit hitam. Kebanyakan ulama. Bila daripada Sudan, daripada apa? Eritrea apa panggil Habsyah, dulu Habsyah lah. Kebanyakan depa ni cakap Arab sah. Depa tak cakap Arab macam Arab Ammi tu kan, Rohfin, apa nama Agulak. Dia cakap Arab sah. Jadi bila duduk tu, kita tengok muka berseri lah. Jadi bila duduk ada tanya ada buat apa? Sudan dia kata, ana min Sudan. Buat apa? Tak buat apa dia kata. Ma'amalu syai', aku tak buat apa-apa pun. Tapi orang sebelah bagi tahu. Dia ulama fahmi, dia pakar hadis apa semua. Jadi kita pun ambil. Lalu saya akan tanya lah. Syekh agak-agak ni bila akan lahir Imam Mahdi. Tadi tu kan. Soalan tu saya tanya, dia jumpa kalau dia kata apa kata ni ulama. Bila? Dia kata sanah khadimah. Sanah khadimah. Maksudnya sanah khadimah ni tahun depan. Saya berfikir tahun depan. Oh 2024. Kan? Tahun depan. Disebut macam tu. Bila jumpa tanya kadang-kadang mai daripada Syria. Banyak yang Syria yang lari apa ketika Bashar al-Assad serangan. Mereka banyak duduk di Madinah. Ada perkampungan dia, perkampungan orang Syria. Ada ulama. Baru ni sembahyang, saya tengok dia dekat dengan Jabal Rahmah, kami buat program tu. Saya tengok dia ada dengan grup ni lah. Saya pun pimpin tengok dia buat jamaah khasah. Dia buat jamaah khasah nak balik ke mana tak tahu kan. Jadi saya pun tengok dia. Dia ni nampak macam Arab. Tapi bila habis zikir tau, habis tu Astagfirullahalazim, saya kata ni misi bukan Arab Sudan apa Arab Saudi. Sebab tengok dia dengan zikir, lepas tu dia baca ni lah la ilaha, lepas tu baca doa. Lepas tu saya pergi dekat lah, tanya punya Syria.
Bila Syria, muka berseri aja. Berapa lama dah duduk di Saudi? Dia kata lepas Bashar al-Assad masuk serang kawasan-kawasan ni lah, Ahli Sunnah wal Jamaah habis kena bunuh. Ulama-ulama lari. Kemudian saya tanya soalan ni, tolong kadang agak-agak lah. Bila Imam Mahdi nak lahir? Bila Imam Mahdi? Dia kata mungkin dah lahir, dia kata. Mungkin dah lahir, dia kata. Cuma tak diistihar. Kita pun dengar-dengar tu, dada dia pun semacam yang rasa kan. Kalau istihad agak-agak aku ni tentera Imam Mahdi kan, tentera Abu Jahal kan, kita takut macam tu lah. Sebab kita pun bukan muda dah kan, sama dengan doktor kami 55 ni, 54 muda lagi, aku tua lagi 55 dah kan. Jadi kita pun ada tak kesempatan nak bersama dalam gerakan ataupun dalam orang yang nak sumbang kepada agama ni kan. Takut kita, yang penting penghujung hayat kita kan? Penghujung hayat kita ni hebat terang mana pun kan, pidato hebat, takut penghujung hayat kita tak terang mana pun. Yang tu yang takut tu. Orang Bukit Apit tengok semayang okey kan, Imam Mahdi tiba-tiba dia lari pula, tak mau nak join kan, tak mau duduk dalam. Itu yang kita takut itu berlaku. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmat Allah, saya dah tengok, saya tiap-tiap bulan akan berada di Mekah, Madinah, duk bawa orang. Tiap-tiap bulan ni nak tolak ni, minggu depan tolak pula. Dia tengok kan, perkembangan yang berlaku di Saudi sekarang ni cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Siapa yang pergi umrah, kalau jumpa di Madinah, orang perempuan tak pakai tudung, itu biasa. Di Madinah ni, turun-turun hotel tu, tak pakai tudung. Tak pakai tudung, biasa. Dan kadang-kadang jumpa dalam Masjid Nabawi. Sebab dia anggap kawasan Masjid Nabawi ni bukan kawasan tanah haram. Dia benarkan orang bukan Islam boleh lalu. Pernah jumpa? Loh, tengok tak pakai tudung, pakai seluar macam ni. Orang bukan Islam duduk dekat Masjid Nabawi. Masjid Haram tu tak ada lah. Tapi tak tahulah tuan-tuan, kita nampak. Dan kalau tuan-tuan pergi, lah ni perkembangan terbaru. Kaunter-kaunter dulu kalau nak cari orang perempuan duduk kaunter tak ada. Lah pergi Arab Saudi, pergi 2 pagi 3 pagi sampai, semua kaunter tu perempuan. Semua jambul ya, tak ada tudung dah tuan-tuan. Ni jambul yang tempoi, tapi bagi juga cepat. Dulu kena jantan, kita dia suruh letak jari, letak dia pisau kok ajak. Kita duk tunggu dekat 15 minit 20 minit. Lah senang. Lah perempuan semua, tapi berjambul ya. Jambul lah. Cepatlah urusan immigration cepat. Dan satu lagi tuan-tuan, lepas pada Covid ni, Saudi ni membangun cukup dahsyat. Kebanyakan cashless, tak pakai duit dah. Kebanyakan semua pakai apa? Dia ada satu aplikasi dia. Kalau kita e-wallet kan, depa Nada ni tuan-tuan, dia macam e-wallet juga. Nak beli apa? Kadang-kadang kami pergi kat Madain Soleh kan, ada orang kata ular ni tak boleh melawat tempat. Saya buat kajian, rupanya ular ni 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, ular yang kata tempat laknat kan, 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Sedangkan kaum Samud 2000 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Rupa-rupanya perpindahan daripada orang Petra, Jordan tu main singgah di situ, sebab tu kawasan laluan perdagangan. Lalu mereka pahat batu-batu di Madain Soleh tu jadikan sebagai kubur. Rupa-rupanya kubur ni tak semua boleh masuk, tuan. Kalau pergi ke Madain Soleh tu tak semua. Nak masuk macam mana? Yang tak ada dekat kubur tu kepala Medusa. Medusa tu lah yang apa? Kepala ulang tu. Kalau masuk kepala ulang tu, dia ada sumbahan, dia berkata. Boleh keluar tu jadi macam-macam lah. Jadi tak elok. Jadi ada kubur yang tak ada kepala manusia, yang tu boleh masuk. Nak kata perkembangan sekarang ni, tempat-tempat yang mana tak, semua jadi elok dah. Semua pakai cashless. Semua pakai nada tu lah. Dan sekarang ni satu perkembangan terbaru dalam pembinaan namanya The Line. The Line tuan-tuan, The Line ni dia akan buat satu bangunan, satu tempat penginapan, semua ada dalam tu. Satu line ni berapa ratus kilometer dah. Dia punya The Line tu, semua duduk dalam tu, dalam keadaan cermin ni dekat Arab Saudi sekarang. Dan tuan-tuan nak tahu, kalau kita nak baca hadis kan,
tidak berlakunya kiamat sehinggalah bergaduh dua khalifah kan. Sekarang ni untuk makluman tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok perkembangan di Saudi, sekarang yang menjadi Perdana Menteri ialah Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman ialah anak pada Salman bin Abdul Aziz. Sepatutnya tuan-tuan, Salman bin Abdul Aziz ni dia lantik putera mahkota ialah putera Talal bin Abdul Aziz. Apa berlaku? Dia tak lantik putera Talal, dia lantik anak dia Muhammad bin Salman jadi Perdana Menteri. Sekarang ni Muhammad bin Salman ni dia penjarakan putera Talal ni dalam rumah, tak boleh keluar, dan bergaduh ni dia sama-sama dia ni. Kalaulah tuan-tuan berlaku kan pembunuhan di antara mereka, rupanya hampir-hampir dekat-dekat dah tuan-tuan kan, dekat-dekat dah, sama ada dekat-dekat nak lahir Imam Mahdi ataupun dekat-dekat apa tanda-tanda 10 akhir tu, hampir-hampir sangat dah. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, kita tengok kebangkitan di Palestin ni satu kebangkitan yang memberikan satu impak yang besar kepada dunia barat sekarang. Semua barat dah jadi macam pening. Kalau ikutkan Gaza tu dalam masa 2 minggu dia serang, hancur habis dah. Kalau ikutlah sampai sekarang ni tuan-tuan, di 2 hari lepas satu masjid dia masih satu tempat dia duk raya apa, lah kali kena letup mati semua 30 orang apa tentera Israel. Sampai sekarang ni tak boleh lagi nak mereka nak tawan semua kerana masih lagi tentera Al-Qassam masih menguasai dalam keadaan mereka berada bawah tanah ni. Bawah tanah tu. Sebab tu kita ni kena buat dah. Tuan-tuan, orang Bukit Aping kan bukit. Buat rumah bawah tanah. Bukit mendadak dah. Tinggal Aping kan bukit. Itulah tuan-tuan dikasihi rahmati Allah. Jadi cuma saya nak bagi tahu itulah. Kita bukan jadi saya ambil kesempatan dalam mesej ni, kita nak lantar sikit dana untuk pulihkan masjid kita nampak tu. Bocor habis dah tuan-tuan. Berlubang habis dah. No, pengurusi tengok sikit no. Sila-sila ni kubah ni jatuh ke bawah, nampak berlubang banyak tu. Jadi mari kita lancarkan kutipan derma malam ni. Siapa yang kutip? Abang Sazali kita. Apa ada bakal bagi tolong sikit nak buat dapat ni berbetul dalam ni dalam ni pun berlubang banyak tu. Tabung. Dah. Mali mai ni. Nak berapa lama dah masjid ni? Berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Lebih dah. Eloklah tu nampak berlubang banyak tu. Ni kalau muslah ni musim hujan tuan, dia nak tahan apa nama baldi timba. Mana? Jadi alhamdulillah, mai kita sumbang seorang sikit kan. Malam ni kalau tak dapat banyak pun 30,000 dah. 30,000 apa? RM2. RM2. Malam ni ada 200, dapat 200. Tapi saya seronok juga tuan-tuan, apa Haji Sazali telefon saya. Kan kata ustaz bagi lah tarikh tahun ni juga. Saya kata 22 free. Ni baru balik Mekah ni. Baru tengah-tengah. Baru balik Mekah. Kan sejuk. Siapa pergi Mekah sejuk. Madinah 16 darjah Celsius. Siapa pergi Lan sorong. Tak payah pakai aircon. Taif, kami duduk di Taif baru ni 8 darjah Celsius. Cakap keluar asap. Jadi ramai jamaah saya semua isap rokok. Kan cakap keluar asap. Tak isap rokok pun keluar asap. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, perkembangan apa yang berlaku kita ambil aktibar. Kita perkukuhlah tuan-tuan, apa yang bolehlah. Kalau boleh sikit, kalau boleh banyak. Ada di kalangan kita ni tangguh dalam nak buat ibadat ni kan. Kalau nak baca Quran tengok, jangan tangguh tuan-tuan. Kalau rasa nak baca terus ya. Saya seronok, kami ada geng ulama Kedah ni, ada seorang ustaz Ustaz Jamat. Tu Ustaz Jamat sama dengan kami ya. Dia macam mana ada lepas UPM dia pergi Mesir. Dia jadi ustaz. Sama ni. Sama dengan kami. Ustaz Jamat bagus tak bagus, dia tiap hari dia akan angkat satu muka
Al-Quran. Jadi kami ni akan baca kecuali kalau dia tak hantar, pakai hantar mesej. Woi, bila hantar tangan, bila hantar. Ada orang peringat. Setiap hari menunjukkan tuan-tuan, kita dalam ibadat jangan tangguh lah. Kalau rasa nak sedekah, bagi lah. Yang tu lah kita punya. Kan? Kita nak baca Quran esok, belum tentu esok kita boleh hidup. Kan? Baca aja. Ada di kalangan kita, lepas ni lah nak zikir aja. Ni kadang-kadang duk ajar kita tak tahu buat apa kan. Dia tengok orang kata, sebutlah Allah kan, la ilaha illallah kan. Dia tengok ramai orang Melayu kita tu dalam jam kan. Hang sebut, bukan dia sebut dalam hati pun kita husnuzan kan. Tapi tengok haram tak sebut pula. Kan? Apa salahnya duk dalam kereta tu kan? Dah jam tak tahu nak buat apa. Sebutlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Jangan tangguh. Kadang-kadang kita duk tangguh tak ada lah. Kawan-kawan kami ramai tak ada. Ramai mati 2 hari lepas. Nazaruddin kena. Boleh 2. Berjalan. Pakai jalan ke tu. Baru ni jumpa ramai gigi pun tak ada. Ya, kami ni kita okey lah sebab kita terlibat dengan jabatan kerajaan kan, jaga silap. Baru ni jumpa di Kedah, siapa nama tu. Mai cakap tak datang tak tempat. Hang bukan siapa umur aku. Gigi pun tak ada. Tolong. Itulah tuan-tuan. Jangan tangguh dalam ibadat kita lah kan. Apa berlaku pun kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang-kurangnya kita baik dengan kawan-kawan ya. Kurang-kurangnya kawan kita boleh doa jadi ya. Bila tak ada esok kan, Ustaz Jibri tak ada dah. Kita main semayang macam doa jadi ya kan. Ataupun Ustaz lah tak ada dah, Ustaz Jibri jangan lupa bismayang jenazah walaupun hang balik rumah bini nemu dia. main tengok ni. Kita bini satu kan tak ada. Dia takut bini sana main tengok. Oh dah sini semua dah. Oh pandai hang. Aku tak boleh. Aku buat tu tak boleh. Ni sama yang berhormat ni pun. Kan kita mesti ada kawan-kawan tolong doa macam baru ni kan. Geruk kami Asatizah Utara tiba-tiba dapat mesej Samsul Debat meninggal accident. Marin dulu. Pakak reyuk. Dia balik umrah. Rupanya dia letih. Dia pergi tidur kat air lah. Telefon habis bateri. Ada mangkuk ayun mana tau. Tulis dalam tu Ustaz Samsul Debat accident. Mati on the spot. Punya kuajak tu. Macam beritahu panjang tu. Kita takut macam tu lah kan. Tiba-tiba dia tulis Ustaz Abdul Khairi dah tak ada dah. Meninggal dunia apa semua kan. Macam Ustaz Asri 4 kali mati kan. 4 kali mati. Kawan tu tahu kan. Dia tulis dah telah meninggal dunia, inna lillah. Sampai 4 kali. Yang keempat tu saya teruk. Pakat telefon kita kawan baik. Ustaz Asri mati dah kan. Dia kata mana hantar. Aku tadi ya ziarah dia. Dia kata mati dah. Tak telefon ni. Saya telefon ni. Assalamualaikum. Dia angkat. Weh, dia kata hang mati dah. Aku tengah duk jawab soalan kubur mai dah tak. Itu kawan-kawan tuan-tuan. Sebab tu kita ada dalam Bukit Aping ni duk gaduh kan, kawan baik-baik. Sebab orang tu lah nak sembahyang jenazah kita. Betul tak? Orang tu lah nak main mandi kita. Orang tu lah nak usul jenazah kita. Tak ada orang lahayu tak main tuan-tuan. Kalau dia main pun macam kapat. Kan? Kalau tengok Ustaz Jeffrey saya main lah. Tapi Tok Imam mati tak main atau Imam kan? Atau Tok Sipian saya main sebab tak jauh tu kan. Ini kawan baik saya main juga menunjukkan apa? Sebab tu kita kawan baik-baik dah. Pakai elok-elok Jabar Rizal tu. Pakai elok-elok. Sebab orang ni lah yang akan bersama kita. Apa jadi pun kan. Rumah terbakar dia pun ni. Jadi kita harap pakai elok, kawan elok, pakai doa elok. Orang yang sahabat yang paling baik adalah sahabat yang mendoakan seorang sahabat yang dia tak tahu. Macam Tuan Sultan dia tak ada, saya doa ya Allah panjangkan usianya ya Allah jadi YB yang terbaik. Dia selalu post kan, dia post. Saya akan apa panggil? Piling. Aku pilih. Lepas tu kalau boleh bagi haji sikit. Setiap hari post apa kami akan link kopi link. Jadi kopi apa panggil? Alah kita kopi post balik Dah share. Aku nak sebut share tadi. Share. Betul tak? Macam baru ni. Dr. Haim dia setiap hari dia update. Jadi kita nak buat posting tak ada, kita share. Orang ada kebaikan. Tidak tak nampak. Macam mana baru jadi malam ni kan. Ada yang ambil video dah. Ada.
Share kita share. Share sebab follower doktor tak ramai. Aku 1.6 bilion dah. Jadi share. Oh betul lah, orang tengok kan apa kita buat. Kita nak cerita kat sangat pun orang tak pernah nampak kan. Jadi kurang-kurangnya kami share pun dapat pahala juga. Benda baik. Macam malam ni kan depa buat, kita share ramai-ramai. Dapat pahala. Jadi kita harap juga orang Bukit Apik ambil kesempatan dalam ibadat, jangan takut. Nak buat apa, buat aja. Sementara umur kita masih ada. Bila dah tak ada dah. Orang ingat kita 2 minggu ya. No, 2 minggu ya Ustaz. Bini kita ingat 40 hari. Lepas tu habis 100 hari. Kawan kita duk tengok dah, segaknya. Janda Ustaz lah Khairi. Daripada gelak derah kan. Terus tu ya 100 hari. Tu pun kalau dia ingat. Lepas tu tak ada apalah tuan-tuan. Dia tinggal kita dalam alam barzakh. Kita dengan diri kita. Sebab tu insya-Allah harap ada kawan-kawan yang boleh ingat, boleh doa kita, ada sahabat yang baik. Bina memori ni. Kerana memori ni tak boleh ulang balik. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita ucap jazakumullah khairan katsira pada Ustaz Khairi, Ustaz Abdullah yang Saleh Muhammad sudi meluangkan masa sama dengan kita di Bukit Apik ni. Jom Ustaz. Sebenarnya jam waktu di sekolah ni saya pernah cancel kuliah Ustaz, dia marah. Tapi tak boleh nak pergi Ustaz. Tak boleh nak pergi. Kalau saya pergi juga saya kena keluar pukul 5 pagi untuk program petang. Itu betul. Nak ambil flight tengok RM800 untuk pergi. Kata sanggup tak tolong bayar ke saya RM800. Dia kata Ustaz cancel lah Ustaz. Pasal jam ni baru ni dia bagi ceramah di Melaka. Kita bertolak pukul 7 pagi. Malam tahu sampai bila? Pagi esok. Pagi esok jam. Sampai pukul 7 pagi esok. Last kali dia telefon, Ustaz dok nak. Saya kata memang tak ada. Tapi bagus depa pakai teknologi. Kita pakai apa? Online. Jadi kita ceramah dalam kereta tu pancar dekat. Malam ni kalau tak main pun boleh buat macam tu kan. Tengok Ustaz Allah. Jadi senang, apa tak payah bayar teruk. Macam itulah, alhamdulillah. Tapi hari tu memang panik betul waktu Ustaz Samsul debat tu. Kita telefon dia pula tak ada. Bakak-bakak telefon. Saya telefon dah sampai voicemail, dia jadi sungguh kan. Lepas tu bini dia telefon pun tak dapat juga. Dia kata, isteri dia telefon pun tak dapat juga. Dia kelang kabut lah hari tu. Lepas tu Ustaz lah hantar dalam grup, dia kata apa, tengah dia peluk bini dah. Hari tu cerita mulut dia boleh tahan. Jadi subhanallah, alhamdulillah rabbil alamin, malam ni kita dapat banyak pengajaran. Kita ambillah pengajaran daripada apa yang berlaku pada saudara Islam kita di Palestin. Waktu saya jumpa mufti Palestin, dia sebut, kami kata kat dia, hebatnya orang Palestin ni sampai sanggup berjuang, bertahan. Dia kata kami ni tak sanggup, kami ni tak akan mampu untuk buat macam ni. Dia kata kamu tahu tak pasal apa? Pasal apa yang Allah tak pilih kamu, Allah pilih kami? Pasal apa? Pasal Allah tahu kami mampu dan kamu tak mampu. Satu. Dan kamu kena ingat, kami ni jaga Masjid Aqsa ni bagi pihak kamu. Ditunjuk muka kita, kami jaga Masjid Aqsa ni bagi pihak kamu. Masjid Aqsa ni bukan masjid untuk qaryah orang situ. Masjid Aqsa ni adalah masjid untuk umat manusia seluruhnya di muka bumi ini. Jadi insya-Allah saya cuma untuk itu. Terima kasih juga kepada semua yang telah memberikan sumbangan. Banyak projek sebenarnya yang duk buat ni. Kalau tuan-tuan tengok depan tu tengok pecah. Kita nak buat kantin lagi. Ada lagi duk buat ruang solat untuk musafir, dan beberapa projek yang lain lah. Ni pun habis banyak. Lebih banyak dah ni kapek ni. Lambat ni nak habis banyak pun. Jadi insya-Allah jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah mempermudahkan dan saya serah baliklah kot dekat Zali. Insya-Allah. Silakan.